Aku ada satu kisah yang berlaku kat sekolahku sampai sekarang aku tak dapat lupakan. Aku sekolah asrama. Kisah ni bermula daripada seorang pelajar yang rasa diri dia kena raba waktu tidur. Dia pun tak pasti yang dia kena raba ke tak. Dia bagi tahu kawan dia. Dan turns out kawan dia pun rasa benda yang sama. Jadi diorang ni kumpulkan siapa yang rasa kena raba dan bagi tahu pihak atasan. Yang geramnya pihak atasan tak percaya. Waktu ni satu sekolah dah heboh dah pasal kes raba ni. Sebab kita pun tak tahu antara student yang ilusi ataupun benda ni betul-betul berlaku. Kalau berlaku, siapa yang buat? Bila pihak atasan pun tak percaya, jadi tak ada tindakan yang berlaku ke atas kes ni. Nasib baik ada satu warden percaya dengan kes ni. Warden tu buat inisiatif sendiri untuk tolong kita orang. Contohnya kita orang tak boleh keluar bilik lepas pukul 12 malam. Kita orang diberi ensel untuk dipasang dan kita orang ada shift jaga malam. Yang jaga malam ni laki perempuan buat. Waktu dah kecoh ni, semua orang takut. Dan lagi budak dom-dom bawah. Lepas dah 2 minggu kita orang jaga malam, tak ada apa-apa yang berlaku. Waktu ni dah timbul pelbagai spekulasi daripada pelajar. Ada yang cakap jin, ada yang cakap orang minyak yang buat kerja ni. Dan ada juga yang tak percaya dengan benda ni. Satu hari, waktu perhimpunan, hari Isnin, pihak atasan dapat tahu yang kita orang ni jaga malam setiap hari. Jadi pihak atasan cakap, korang tak payah jaga malam sebab itu bukan tugas korang. Korang tidur je. Tapi warden yang percaya tu still suruh kita orang jaga malam juga bagi langkah berjaga-jaga. Esoknya kita orang dah dapat tangkap dah siapa yang buat kerja ni selama ni. Ini aku cerita daripada side aku ya. Satu malam lebih kurang pukul 3-4 pagi aku terjaga sebab ada bunyi jeritan daripada warden. Warden jerit, aku nampak kau kat belakang tu, keluar. Aku intai kat cermin, memang betul warden punya suara yang menjerit tu. Dia bercakap dekat arah pokok yang gelap. Pokok tu ada kat belakang asrama kita orang. Waktu ni aku dah syak dah. Mungkin dah dapat tangkap dah siapa punya kerja ni. Masa warden jerit tu, warden tu ada dekat depan aspuri kita orang. Warden tu bawa beberapa senior. Dan senior-senior ni tiba-tiba lari. Rupanya dalang tu dah pergi lari ke arah sekolah. Dan Alhamdulillah dapat juga dalang yang selama ni meraba anak dara orang. Rupanya budak tu adalah budak tingkatan 1 sekolah kita orang. Masa nak tangkap dia tu, dia terkencing tau. And senior pun pukul dia sebab ingatkan tu orang luar. Bila dah dapat tangkap, warden suruh buat demo balik macam mana dia ceroboh aspuri. Sebelum tu aku nak beritahu, bumbung surau ada connections dengan tingkat 2 aspuri. Jadi dia naik daripada bumbung tu terus straight ke tingkat 2 aspuri. Macam mana warden boleh tangkap? Aku cerita dari awal. Masa malam tu, warden nak buang sampah tau. Masa dia nak buang sampah, dia perasan ada orang dekat koridor aspura yang perhatikan dia. Dia rasa fishy lah dengan benda tu kan. Masa dia balik daripada buang sampah, dia tengok tak ada orang pun yang ngintai dia lagi. Dia pun fikir antara jin atau manusia. Pak Fok. Dan balik je daripada buang sampah, warden tu terus perhatikan saja aspuri. Malam tu dia memang tak tidur pun sebab dia jaga aspuri. Masa dia perhati tu, dia ternampak ada satu lembaga hitam yang mengesot ke atas susu gajah menuju ke tingkat 2 aspuri. Time tu warden pun berdebar juga sebab tak tahu tu siapa. Tapi yang buatkan warden berani dan tahu itu manusia sebab dia pakai seluar try ada stripe hijau neon. Masa tu, warden terus kejutkan senior-senior untuk tolong dia tangkap budak tu. Tapi sebelum tu, dia perhati je apa yang budak tu buat. Benda first dia buat lepas sampai ke tingkat 2 aspuri, dia masuk ke toilet, dia tengok satu-satu bilik toilet. Dan dia tak jumpa orang kat dalam toilet, dia terus pergi ke dom 1. Dekat dom 1 ni, dia try umpil pintu dom 1 tapi tak berjaya. Masa ni kita orang baru habis sukan sekolah tau, jadi kita orang banyak medal. Dom 1 ada buat trap. Diorang letak medal kat atas tombol pintu. Sambung part 5. Kalau ada cubaan buka pintu, medal tu akan jatuh. Bawah medal tu, diorang letak tin biskut. Bila medal jatuh atas tin, akan menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Tapi cubaan umpil tu tak berjaya. Dalang ni pergi ke dom 2 pula. Inisiatif kita orang yang pasal ensel ni, budak aspura tak tahu. Jadi dia tak tahu yang sebenarnya semua dom dah dienselkan. Dia pun tak berjaya nak umpil dom 2. Dia pergi kat dom 3. Masa tengah umpil dom 3, medal kat dom 1 jatuh. Sebab masa dia umpil dom 1, medal tu sebenarnya hampir nak jatuh. Jadi dia gelabah, dia terus lari. Bila dia lari, warden terus cepat kejar. Dia lari guna laluan yang sama. Cuma bila dia jatuh tu, dia jatuh kat longkang yang besar. Dia berjaya naik atas dan dia sorok kat belakang pokok. Masa ni lah yang aku dengar warden jerit tu. Dan bila kerja dia nak kantoi, banyak benda yang lain yang kantoi. Selama ni dia masuk aspuri, dia listkan siapa yang pernah diraba. Dan dia curi pakaian dalam budak aspuri berkotak-kotak. Masa hari Jumaat tu, budak aspuri ada ceramah dekat surau. Waktu ni budak aspura semua pergi solat Jumaat. Dan ada beberapa pelajar jumpa
Satu buku tazkirah budak lelaki ni, dalam tu penuh plan untuk masuk ke dalam Aspuri. Dan biasalah bila benda jadi kecoh, terjumpa pula plan tu time kes tengah hangat, ketua pengawas pun rampas dan budak tu pun dah dihukum buang sekolah. Benda ni aku cerita untuk jadikan iktibar pada siapa yang jadi cikgu atau warden nanti. Korang janganlah anggap semua benda yang student cakap tu tak betul. Korang bayangkan kalau satu sekolah tak percaya apa yang pelajar cakap, benda ni akan jadi lebih besar dan trauma pada pelajar-pelajar. Thumbs up, sampai sekarang tak boleh lupa jasa warden yang tolong kita orang tu.